Hai student, sekarang ni kita sudah masuk bahagian ketujuh ya, iaitu rumus penambahan. Okey, kalau kita tengok, dalam rumus SPM kamu, rumus penambahan ini ada 3 ya, yang diberi. Kamu boleh tengok sini. Sin A plus minus B sama dengan sin A cos B tambah tolak cos A sin B. Okey, begitu juga dengan ini adalah English BM. Satu saja diberi. Kemudian cos A tambah tolak B sama dengan cos A cos B tolak tambah sin A sin B. Dan juga akhir sekali adalah tan. Okey, maksud rumus ini yang kamu tengok di dalam di sini ya. Okey, kita tengok. Sekiranya sin A campur B, sin A plus B, maksudnya sin A cos B campur cos A sin B, sin A cos B campur cos A sin B. Okey, jadi kalau dia tolak, samalah juga ini tolak, so dia sama ya, tapi berbeza dengan cos. Kamu tengok sini plus minus, di sini pula minus plus. Jadi kalau misalnya cos A plus B, cos A cos B di sini menjadi tolak sin A sin B. Kamu tidak perlu hafal sebab rumus ini diberi dalam rumus SPM. Begitu juga dengan tangent. Yang teacher mau adalah kamu faham bagaimana mau gunakan rumus ini, menggunakan simbol ini ya, plus minus yang di sini terbalik. Jadi berhati-hati bila menggunakan rumus ini. Kita tengok contoh. Okey. Yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Kita tengok soalan pertama ya. Sin 99 cos 69 darjah tolak dengan cos 99 darjah sin 69 darjah. Ini A. Kenapa teacher letak A? Sama nilainya ya. Ini B. Kemudian kita akan gunakan rumus. Okey, sambung ya. Okey, ini bermaksud soalan A ini kalau kita tengok sin cos sin. Jadi ini rumus kita tadi ya. Sin cos sin. Jadi menggunakan rumus sin A tolak dengan B. Jadi kamu akan buat sin A 99 tolak dengan 69. Okey, jadi di sini kamu akan dapat 99 tolak 69 sama dengan sin 30 darjah. Sin 30 darjah itu sama dengan berapa? Sekarang ni kamu tidak boleh gunakan kalkulator. Jadi kalau kamu tengok balik rumus kamu sudut khas. Okey, ini yang teacher suruh kamu hafal ya. Sin 30 itu sama dengan 1/2. Okey. 1/2. Ini jawapan akhir. Untuk soalan B ya, contoh B. Cos 345 darjah. Kalau kamu perhatikan sudut ini, okey, kamu perlu tukarkan sudut yang sepadan dengan sukuan yang pertama, di mana sukuan pertama itu adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kalau kita tengok 345 itu berada dalam sukuan yang keempat. Kan? Okey. Jadi sudut yang sepadan dengan sukuan 1 untuk 345 adalah cos 360 darjah tolak dengan 345 darjah sama dengan cos 15.
Okey. Tetapi disebabkan soalan kamu tu tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Okey, kalau kita tengok, kalau kita menggunakan sudut khas, okey, hanya sudut 30, 45 dan 60. Jadi tidak ada sudut 15 darjah di sini. Tetapi kamu boleh gunakan 45 darjah tolak dengan 30 darjah, kamu akan dapat 15 darjah. Jadi kita akan gunakan cara sedemikian ya. Okey. Cos 45 darjah tolak dengan 30 darjah bersamaan dengan cos 15. Jadi di sini kamu akan gunakan rumus penambahan. Jadi cos A tolak B akan sama dengan cos A cos B tambah dengan sin A sin B. Jadi cos 45 darjah cos 30 darjah tambah dengan sin 45 darjah sin 30 darjah. Okey, sekarang kamu boleh selesaikan menggunakan sudut khas, di mana okey, cos 45 darjah sama dengan 1 set 2, 1/2, cos 30 darjah sama dengan set 3/2. Okey, ditambah dengan sin 45 sama dengan 1/2 dan satu lagi sin 30 sama dengan setengah. Okey, jadi kamu boleh selesaikan soalan ini. Okey, di sini penyebutnya adalah 2 set 2. Okey, kemudian atas ini bila kamu darab ini, kamu akan dapat set 3 tambah dengan 1. Okey, jadi ini adalah jawapan akhir. Tenang kan? Untuk soalan C, okey, tangen 105. Kita tahu, tanpa menggunakan kalkulator, kita kena gunakan sudut khas. Jadi sudut khas yang kita tahu berapa dia? 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Jadi kalau kita tengok sini, 105 itu boleh diperolehi menggunakan 60 darjah campur dengan 65, kan? Okey, jadi sekarang ini tangen 105 itu bersamaan dengan tangen 60 darjah dicampur dengan tangen 45 darjah. Okey, mengikut rumus penambahan, tangen A plus B, kita akan tengok tangen A plus tangen B, 1 tolak tangen A, tangen B. Jadi ini A, ini B ya. Kalau kamu keliru, label sejak di atas. Jadi sekarang kamu akan dapat tangen 60 darjah tambah dengan tangen 45 darjah bahagi dengan 1 tolak dengan tangen 60 darjah darab dengan tangen 45 darjah. Ikut sahaja rumus itu. Kemudian barulah kita gunakan sudut khas. Okey, sudut khas. Okey ya. Tangen 60 sama dengan set 3 tambah dengan tangen 45 sama dengan 1 per dengan 1 tolak set 3 tangen 60 1. Okey, jadi apa jawapan akhirnya? Okey, senang saja ni. Jadi
Jadi kamu akan tanpa menggunakan kalkulator kan. Okey, jadi di sini 3 tambah 1 per dengan 1 tolak. Ini kamu darab 3. Okey, selesai.